Begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Amma ba'duhu fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fadzal muttaqun. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan empunya dunia, salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar sidang pendengar rakan-rakan FB sekalian? Insya-Allah malam ni kita bersiaran untuk kuliah Isyak ataupun kuliah larut malam, insya-Allah, yang berkaitan dengan kitab yang kita sambung, kita kupas, kitab Minhajul Abidin karangan Imam Abu Hamid rahimallahu taala. Insya-Allah malam ni kita sambung pengajian kita. Ya, sebelum ni kita ada buat kuliah subuh, lepas tu kuliah maghrib hari Ahad, malam Isnin. Insya-Allah malam ni kami malam Jumaat kita ambil berkat Sayyidul Ayyam. Yang kuliah ini insya-Allah ditaja oleh Surau Bandar Seremban Selatan Fasa 2A. InsyaAllah sebelum tu mana-mana yang dalam mendengar insyaAllah boleh share untuk kuliah larut malam insyaAllah Isyak. Jadi kita seboleh-boleh kita nak beri manfaat kepada para pendengar sekalian, untuk rakan-rakan FB. Kalau tak sampai kuliah maghrib, insyaAllah kita bawa kuliah Isyak ni ataupun larut malam ni. Mudah-mudahan beri manfaat atas apa yang kita kongsikan pada malam ini, insya-Allah. Jadi mana tu boleh share dulu, insya-Allah, kebaikan ni apabila kita jamaah kan ataupun kita share, insya-Allah dalam kebaikan itu akan terserlah kebaikan juga dan dapat pahala ganjaran yang amat besar apabila kita menyibukkan diri kita untuk agama Allah Taala. Jadi insya-Allah kita buka kitab Minhajul Abidin yang dikarang oleh Imam Abu Hamid rahimallahu taala. Berkaitan dengan ilmu. Kalau tuan-tuan ingat lagi yang Isnin malam tu kita habis berkaitan dengan ilmu. Jadi kita lihat sebelum ni akan ilmu Allah Subhanahu wa taala, Rahman akan orang yang berilmu, sampai dalam surah Al-Talaq. Al-Talaq ayat 65, ayat ke-12 surah ke-65 di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ard mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Sadaqallahul aliyul azim. Allah yang menciptakan 7 petala langit dan ia menciptakan bumi seperti itu. Perintah Allah berlaku terus-menerus di antara alam langit dan bumi. Berlakunya yang demikian supaya kamu mengetahui bahawa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu dan bahawa sesungguhnya Allah tetap meliputi ilmunya akan tiap-tiap sesuatu. Sebelum ni kita dah baca ayat ni dah dalam kuliah kita. Sebelum ni di sini kita lihat kemuliaan akan ilmu itu. Pentingnya akan ilmu itu, salah satunya sebelum ni kita beritahu ilmu mengenal Allah Ta'ala. Kenal yang macam ni, kenal ni maknanya apabila Allah Ta'ala perintah, bukan sekadar kenal dengan tilawah sahaja, tidak, dengan perbuatan sekali. Kita kenal akan Allah Ta'ala ni dengan perbuatan sekali. Perbuatan apa? Perbuatan kita mengagungkan Allah, mengesakan Allah Ta'ala. Maka ayat Al-Quran ni kita dah baca dah, cuma kita nak sambungkan ya, bagi kita tidak terlupa bahagian aqabah ilmu dan ma'rifat. Okay, kita lihat akan yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam
Kata Imam Ghazali, setelah anda mengetahui yang demikian, maka ketahuilah dan yakinlah bahawa ilmu itu adalah yang paling mulia dan paling utama daripada dua permata tadi. Dua permata atau ilmu dan ibadat. Dua permata tu makna dia ilmu dan ibadah. Kalau ada ilmu, tak ada ibadah, tak jadi juga. Jadi kita nak dua-dua. Ada ilmu, ada ibadah. Dua-dua juga. Apabila ada ilmu, tak ada ibadah, jadi seperti puak-puak Yahudi. Bani Israel, apabila adanya ibadah, tak ada ilmu, jadi seperti puak-puak Nasara. Jadi kita tak nak jadi akan keduanya itu. Jadi dua permata. Yang paling mulia dan paling utama daripada dua permata tadi, kerana Nabi SAW bersabda, penting akan ilmu, penting akan ibadah. Penting akan ilmu, penting akan ibadah. Sehingga Nabi SAW bersabda dalam satu hadis, Inna fadlal alimi 'alal 'abidi ka fadli 'ala adna rajulin min ummati. Atau kama qala, sesungguhnya kelebihan orang alim yang beramal dengan ilmunya di atas orang abid. Abid ni orang yang ibadat tanpa ilmu, seperti kelebihan diriku di atas orang yang paling rendah martabatnya daripada umatku. Rasulullah beritahu ketinggian orang berilmu ni daripada seorang abid, orang beribadat, dia tak ada ilmu. Dia ibadat, dia ahli ibadat tapi dia tak ada ilmu. Seperti ketinggian, kata Rasulullah, seperti kelebihan diriku ke atas orang yang paling rendah martabatnya daripada umatku. Bukan nak beritahu kita ni seperti Nabi, tidak. Nak bagi tahu kepentingan orang yang berilmu. Fadilat itu, ketinggian Rasulullah beritahu, rahmat ketinggian itu, mana maqam itu, masya-Allah, orang yang berilmu daripada orang yang abid. Jadi permata ibadat, dua permata tadi, ilmu dan ibadat, sebelum ni kita bincang kan, kuliah-kuliah sebelum ni, hari Isnin malam, Ahad malam Isnin tu, kita bagi tahu apa? Kita bagi tahu akan dua permata, ilmu dan ibadah. Rasulullah bagi tahu akan ketinggian orang yang ilmu pada orang abid ini seperti kelebihan diriku terhadap umat yang keadaan maqam bawah sekali. Itu nak bagi tahu akan ketinggian yang Nabi SAW bagi tahu. Jadi sabda Nabi lagi dengan maksud sekali tilik kepada wajah orang alim dengan tilikan kasih sayang dan hormat, terlebih kasih kepadaku daripada ibadat setahun yang terdiri daripada puasanya dan salatnya. Mana kalau kita sayang orang yang berilmu ni, yang beramal soleh dengan ilmunya, kata Rasulullah, sekali tilik kepada wajah orang alim dengan tilikkan kasih sayang dan hormat. Sekarang ni tak tahulah ramai orang yang tak hormat dengan tok guru ni, yang kadang-kadang memfitnah, yang kadang-kadang buat benda yang tak elok kepada tok guru ni, sedangkan kita memang kita kena kasih kepada orang alim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu pandangan tilikkan kasih sayang tu seperti kelebihan terlebih kasih kepadaku daripada ibadat setahun yang terdiri daripada puasanya dan solatnya. Allah Rabbi. Nak bagi tahu permata yang hebat ilmu dan ibadah. Tu deh. Rasulullah SAW bagi tahu amat tilikkan kasih dan sayang itu yang membuatkan lebih disukai oleh Rasulullah ibadat setahun, puasa dan ibadahnya. Allahu Rabbi. Dan lagi hadis Rasulullah, tidakkah kamu ingin saya tunjukkan kepada kamu semua itu atas semulia-mulia ahli syurga? Sahut mereka itu, bahkan ya Rasulullah, sabdanya, hum ulama'u ummati. Hum ulama'u ummati. Bahawa sabdanya mereka itu adalah para ulama umatku. Ulama yang alim, yang berilmu ni, kata Rasulullah, ulama umatku. Rasulullah beritahu, tidakkah kamu ingin saya tunjukkan kepada kamu semua di atas semulia-mulia ahli syurga? Sahut mereka itu, bahkan ya Rasulullah, sabdanya mereka itu adalah para ulama umatku. Para alim ulama ni, tuan-tuan sekalian, kita kena sayang, kita kena hormat. Ini kadang-kadang ada yang tak hormat para alim ulama. Itu yang kadang-kadang menjadi masalah itu. Takut pona kita, tuan-tuan sekalian. Sebab itu
perintah Rasulullah, sabda Nabi SAW, akan ketinggian orang yang berilmu lepas itu ibadah. Dia tak jadi ilmu saja tanpa ibadah. Dia tak dapatlah akan kelebihan itu. Tidak, dia ibadat dia dengan ilmu. Walaupun sedikit tapi istiqamah dengan ilmu. Itu yang kita mahukan dengan ilmu. Ketinggian itu. Ini akan kelebihan-kelebihan. Kenapa kita perlu ada ilmu? Dan kita nak terasa bahawasanya kita ni memang kena ada ilmu pengetahuan. Maksudnya ada pengetahuan dari sudut ibadat kita. Kalau tidak ada ilmu dalam ibadat, ilmu itu akan jadi sesat. Kita tak nak ilmu kita jadi sesat. Kita nak ilmu yang betul, ilmu yang diradai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi kata Imam Al-Ghazali, justru itu maka nyatalah bagi anda bahawa ilmu itu ialah permata yang terlebih mulia daripada ibadat. Nak bagi tahu dua permata, ilmu dan ibadat. Yang paling hebat itu ilmu. Permata yang utama itu ilmu. Sebab apa? Ibadat itu diterima oleh Allah dengan ilmu. Ilmu yang macam mana? Ilmu yang dibawa oleh para alim ulama berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu-alaihi wasallam. Nampak tuan-tuan sekalian? Akan ilmu dan ibadah. Mana lebih tambah antara dua pembantu tadi? Ilmu. Jadi bukan makna kita ni nak besarkan diri. Nak jadi kita ni orang yang tak elok. Tidak. Bukan macam tu. Nak jadi kita sombong. Tidak. Berilmu ni makna makin banyak ilmu, makin tunduk. Dia ambil macam sifat padi lah. Makin berisi, makin tunduk. Kata orang tua-tua kita kan. Itu sebab dengan izin Allah, ibadat kita tu nakkan dengan ilmu. Ibadat kita tu nakkan dengan ilmu. Lebih utama tu. Saya ulang balik. Justru itu maka nyatalah bagi anda bahawa ilmu itu ialah permata yang terlebih mulia daripada ibadat. Tetapi tidak seseorang hamba yang mempunyai ilmu itu mengerjakan ibadat, dan jika tidak demikian nescaya jadilah ilmu itu sia-sia seperti debu yang bertaburan ditiup angin. Kalaulah ibadat tu tak ada ilmu, kata Imam Ghazali, seperti debu yang ditiup oleh angin. Debu. Kalau kita tiup macam ni pun bersapai habis semua, tak tertinggal. Jadi itu yang paling kita takut tu apabila kita berhadapan dengan Allah Ta'ala, esok-esok akhirat nanti, apabila berhadapan dengan Allah Ta'ala, tiba-tiba ibadat kita Allah Ta'ala tak terima. Sebab ilmu kita tak betul. Lepas tu cara kita buat tu bukan cara yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Sebab ibadat ni penting dengan ilmu. Sekarang ni macam-macam fahaman yang kadang-kadang membuatkan kita ni tersalah pilih. Dari Syiah, Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, sampaikan satu tahap, apa yang kita buat ni tuan-tuan sekalian, sampaikan satu tahap, apa yang kita lakukan, ritual yang kita lakukan tu, menjadikan bondo tu kita ingatkan pahala. Rupanya bid'ah, rupanya dosa, ataupun rupanya bondo yang tak elok. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita nak jadi kita ni beribadat dengan ilmu. Adik jangan kacau adik Abi tengah ngajar. Duduk situ dengan akak. Kan? Marah orang dalamnya kan? Dan lagi, ketahuilah maka sesungguhnya ilmu itu diibaratkan seperti pokok. Kata Imam Ghazali lagi, adik jangan duduk situ. Ketahuilah maka sesungguhnya ilmu itu diibaratkan seperti pokok, dan ibadat pula diibaratkan seperti buahnya. Ketahuilah maka sesungguhnya ilmu itu sebagai pokok, dan ibadat pula diibaratkan sebagai buahnya. Apabila buah pokok dia rosak, ilmu rosak, ataupun ilmu tak ada, macam mana keluar buah? Memang tak ada hasil lah. Ini lagi satu bahab. Kalau kita tengok ayat Imam Ghazali bagi tu, kalau ada pokok, ilmu ada, buah tak ada, tak jadi juga. Kalau buah ada, macam mana datang buah tak ada pokok? Jadi itu mustahil. Itu sebab awal paling utama itu adalah ilmu, baru masuk ibadat. Mana Imam Ghazali bagi tahu, ilmu tu pokok, ibadat tu buah. Jadi apabila ada pokok, manfaat buah. Contohlah kita lah. Kalau kita bolo musang king ke, harum manis ke, pokok ada tak ada buah, kita tabang pokok tu. Betul tak? Tak ada, kita mengarap kata. Itu sebablah apabila dalam ilmu dia ada ibadat, lepas tu apa yang kita bincang kan?
Ibadat itu dengan ilmu. Kalaulah tak ada pokok, mana datangnya buah? Jadi apabila tak ada dia punya buah itu, tak ada hasil itu, mana datangnya pokok? Hasil tak ada, pokok tak ada, mana datangnya hasil? Itu sebab ilmu ada, insya-Allah hasil pun nampak. Ilmu ada, hasil pun nampak. Jadi dalam kita nak bincang hari ni, antara ilmu ibadat, dua permata, dua-dua tu hebat. Ilmu dan ibadat. Yang paling utama itu adalah ilmu. Sebab segala ibadat ni datang pada ilmu. Apa yang kita buat ni datang pada ilmu. Orang buat wiring ke, orang buat construction ke, semua dengan ilmu tu. Kalau bahkan yang merompak tu tuan-tuan sekalian, pengetahuan dia ada tapi yang tak baik lah. Jadi perbuatan pun ikut tak baik. Dia punya ilmu dia tak baik, perbuatan pun ikut tak baik. Jadi kita ni kena fikir betul-betul akan kita punya ibadat, perbuatan itu berlandaskan ilmu yang betul, berlandaskan ilmu yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika begitu, maka tidak dapat tidak bagi seorang hamba itu mempunyai habuan dan bahagian daripada kedua perkara ini. Ada habuan, ada bahagian kepada dua perkara itu. Apa dua perkara itu? Ilmu ibadat. Jadi saya nasihatkan untuk diri saya dan tuan-tuan sekalian. Saya nasihatkan diri saya dan tuan-tuan sekalian, anak-anak jangan kacau. Abi tu ngajar, minta tolong, kan? Sian nasi nak dongan ni, jangan kacau. Sian Nabi nak ngajar kan, malam-malam ngajar, insya-Allah kongsi ilmu dengan cik-cik yang ada. Jadi insya-Allah dua permata tadi yang dikatakan ilmu dan ibadat. Tengok boleh jangan keluar suara ya anak-anak. Kalau tidak suara masuk kan. Ilmu dan ibadat. Jadi tidak dapat tidak nak ada ilmu, nak dapat habuan dia kerana ada ilmu dan ibadat. Jadi ada dua habuan itulah, ilmu dan ibadat. Kena ada dua-dua. Ada ilmu, lepas tu ada ibadat, dapat dua habuan insya-Allah. Jangan risau. Kan kadang-kadang kita latih nak nuntut ilmu, nampak kuliah pukul 9.30 dah, ke 10 ada kuliah lagi nak beritahu. Nak kongsi akan pengetahuan itu supaya kita dapat hidup ni cara yang betul lah tuan-tuan sekalian. Kan? Jadi sebenarnya nak ngaji ilmu ni nak tak nak sebenarnya. Nak tak nak sebenarnya. Sampai ke sini ada ilmu lagi. Masya Allah. Kita manfaatkan. Bukan FB ni buruk saja. Kita manfaatkan. Dah halang ada kita manfaatkan. Sampai malam pun boleh. Boleh share lah. Boleh share kan. Ilmu ni. Mana berjemaah nampak nanti insya-Allah. Pahala garanti dapat insya-Allah Allah Ta'ala bagi. Sebab kita kongsi manfaat. Bukan cerita pasal joget-joget, tidak. Bukan cerita benda tak elok, tidak. Kita cerita mengenai hebat Allah, besar Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi itu sebablah dalam keadaan kita ni kita kena dalam sebab ibadat ni kita kena buat ibadat betul-betul kan. Kita kena ibadat betul-betul. Kita nak dapat ilmu dan ibadat. Kerana ini Hasan Al-Basri rahimahullah taala telah berkata, tuntutlah olehmu ilmu ini sebagai tuntutan yang tidak memberi mudarat kepada ibadat. Dan tuntutlah pula ibadat ini sebagai tuntutan yang tidak memberi mudarat pada ilmu. Kata Hasan Al-Basri, ni siapa ni? Seorang tokoh imam Ahlus Sunnah dan ulama tabi'in yang tinggal di Basrah. Yang zahid lagi abid. Zahid ni orang yang zuhud. Gelaran bagi orang yang zuhud lagi abid. Abid ni ibadat, berilmu pula, alim pula. Beliau dilahirkan dua malam sebelum wafatnya Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu tahun 23 Hijrah bersamaan 644 Masihi dan wafat pada 110 Hijrah wafatnya. Dan wafatnya tabi'in tadi Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri beritahu, tuntutlah ilmu yang tidak memudaratkan ibadat yang tidak memudaratkan ilmu. Makna dua-dua tu jalan. Ilmu betul, lepas tu ibadat betul. Lepas tu ibadat betul, ilmu pun betul. Mana dua-dua kena dapat lah. Habuan itu, ilmu ada, ibadat ada ilmu. Mana dua-dua kena pakai. Ada ilmu, lepas tu ibadat. Dia tak jadi ilmu banyak, tak ibadat. Tak jadi bang. Tak jadi. Kita kena adaptasikan dalam kehidupan. Bab ilmu ni, ibadat ni adaptasikan dalam kehidupan. Baru kita nampak. Itu bukan sekadar baca Al-Quran, bukan sekadar kita tilawah Al-Quran, kita tadabbur, faham kemahuan kehendak Allah Ta'ala.
Apa yang kita buat ni konon berkaitan dengan agama. Tak berkaitan dengan agama, dia masalah. Sungguh. Tuan-tuan yang ada dalam FB ni, malam ni, apabila sesuatu benda tu tidak berkaitan dengan agama, apa yang kita buat itu tak dapat ganjaran apa-apa. Makan kita dengan sunnah, minum dengan sunnah. Apa yang kita bahkan masuk dalam tandas pun ikut sunnah Nabi SAW. Masuk dalam tandas sekalipun ikut sunnah Nabi SAW. Masuk tandas sekalipun. Jadi kita ingat banyak-banyak apabila kita nak buat ni, Rasulullah ajar sampai ke masuk tandas kaki kiri, keluar kaki kanan dengan doa, cara nak mencangkung semua Nabi ajar. Berkaitan dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Apabila tidak berkaitan dengan agama Allah Ta'ala, itu yang menjadi masalah. Itu kata Hasan Al-Basri. Jadi dua-dua kena jalan. Ilmu kena jalan, ilmu kena jalan, ibadat pun kena jalan. Ilmu kena jalan, ibadat pun kena jalan. Bahawasanya tak kala tetaplah kedudukan ilmu dan ibadat itu penting. Kata Imam Ghazali, tak kala tetaplah kedudukan ilmu dan ibadat itu penting, tidak dapat tidak bagi seorang hamba itu memiliki kedua-duanya sekali, maka sudah tentu ilmu itu tidak dapat tidak terlebih dahulu diutamakan. Maka ia merupakan asas umbi dan juga merupakan dalil petunjuk jalan ibadat. Kerana itu Nabi SAW telah bersabda, ilmu itu merupakan imam kepada amal, sedangkan amal itu pula menjadi pengikutnya sebagai makmum. Rasulullah beritahu pula lagi dalam hadis, ilmu itu sebagai imam, amal itu sebagai makmum. Kalau sembahyang seseorang pun tak jadi, tak ada makmum kan, tak dapat berjemaah. Sembahyang sekali seorang dapat satu darajat. Sembahyang dengan sembahyang seorang dapat satu darajat. Sembahyang dengan berjemaah dapat 27 darajat. Begitu jugalah kalau kita ada ilmu saja, tak ada ibadat, tak ada hasil. Lepas tu lagi teruk, ritual baik tapi ilmu tak ada. Itu yang banyak sekarang ni. Yang sekarang yang terlebih-lebih ilmu tak ada, tetapi dia punya perangai fatwa keluar melebihkan mufti. Nah, itu nialah inilah sampai tak tahu mana sampai, asalkan rujuk satu hadis keluar, Dia tak ada, dia kena syarah dulu. Itu yang kadang-kadang dia punya ritual ibadat ritual cantik, ibadat ada tetapi tak ada ilmu. Kenapa kita sembahyang maghrib kena buat 3 rakaat? Sepatut kalau ikut maghrib kita faham sampai 5 rakaat, makin banyak zikir, makin banyak bondo yang itu, makin banyak Allah Taala suka. Banyak zikir memuji Allah Taala. Kenapa batal sembahyang? Buat 5 rakaat sengaja. Sebab itu bukan sunnah, itu bukan ilmu, itu bukan cara yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Ada orang tu dia puasa Ramadan sampai 3 bulan. Sudah kena sampuk masuk ke jin. Puasa itu bukan puasa dengan ilmu, puasa itu dengan nafsu dia. Dia nak sesuatu bukan kerana Allah Taala. Dia kadang-kadang dia nak lakukan ritual tu nak redha Allah, tapi ilmu salah. Itu yang buat kan jadi payah, jadi sesat macam tu lah. Jadi payah je. Allahu Rabbi. Jadi kalau kita punya ilmu kita salah, jadi imam kita salah, mana makmum pun ikut salah juga. Masya Allah. Sesungguhnya telah jadilah ilmu itu asal yang diikuti oleh yang lain, yang memastikan anda mendahulukan daripada ibadat disebabkan 2 perkara. 2 perkara tu insya-Allah Ustaz sambung dalam kuliah akan datang. Kita insya-Allah bersiaran setiap Khamis malam Jumaat. Lepas isyak dalam pukul 9:30 lah. Mana lewat malam tu. Daripada sebelum nak tidur tu, habiskan witir, habiskan soal mu'an sejadah tu, insya-Allah boleh kita berkuliah setiap malam Jumaat, insya-Allah. Ustaz akan sambung kitab Minhajul Abidin. Jadi sebelum ni kita nak bincangkan antara ilmu dan ibadat, mana paling utama ilmu. Sebab ilmu tu imam, kata Rasulullah, amal itu, ibadat itu adalah makmum. Jadi kenapa dan sambungan yang kita nak sambung sebelum ni, selepas ni, sesungguhnya telah jadilah ilmu itu asal yang diikuti oleh yang lain, yang memastikan anda mendahulukan daripada ibadat disebabkan 2 perkara. Kenapa kita kena dahulukan ilmu dulu sebelum ibadah? Nanti insya-Allah kita sambung lagi dalam kitab Minhajul Abidin. Jadi apa yang dapat kita kongsikan pada malam ni, yang pertama sekali ni, 2 permata, ilmu dan ibadat. Yang paling utama adalah ilmu. Sebab apabila adanya ilmu ni sebagai pokok, ibadat sebagai buah,
maka apabila tiada ibadat, maka tiada apabila tak ada pokok, macam mana ada buah? Kan? Sebab amal itu buah, ilmu itu adalah pokok. Kalau tak ada pokok, macam mana ada buah kan? Ataupun ada buah banyak tapi tak ada ilmu, buah itu tak ada, tak manfaat juga. Dan akhir yang lebih utama ilmu, tapi nak dapat habuan betul-betul dapat manfaat apabila ada ilmu, insya-Allah adanya ibadah. Jadi insya-Allah sekian saja. Dan akhir harapan insya-Allah dapat kita kongsikan ilmu ni ramai-ramai untuk kuliah kita malam ni insya-Allah, dan dapat manfaat malam ni. Boleh kita share, mana kalau tuan-tuan share dekat Tompet, boleh dalam online atau FB lain, boleh orang lain manfaat. Dan lepas tu bolehlah kalau nak menyumbang untuk surau An-Nur Bandar Seremban Selatan Fasa 2A. Nak nyumbang boleh. Ada nombor akaun itu dekat bawah tu, boleh nyumbang lah. Sebab duit kita gunakan dengan izin Allah. Apabila ada dana ni, mana bolehlah kita bantu orang lain ataupun kita buat kuliah lagi kan. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kesempatan. Sesungguhnya sedekah itu adalah satu sunnah Nabi SAW. Jadi kita nak ikut sunnah Rasulullah. Jadi bolehlah kalau nak menyumbang dekat nombor yang nombor akaun tentera. Masuk akaun surau, bukan akaun individu tu, akaun surau. Itu antara harapan lah boleh kita berjalan dengan lagi akan program kuliah kita insya-Allah. Jadi sekian saja, bertemu masa yang akan datang dalam kitab Minhajul Abidin bersama saya Fakir Ustaz Haji Abu Zaifah bin Arif. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmat akan perkongsian kita pada malam ini insya-Allah. Aku liqauli hadza astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam.